mengetahui kes COVID-19 semakin melanda negara kita ini dan tiada penambahan bahawa kes tersebut akan berkurangan walaupun telah banyak langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan. Dan kita juga umum mengetahui bahawa telah banyak fasa-fasa PKP yang telah dibuat sejak awal COVID-19 melanda negara kita ini. Oleh itu, saya dan kawan-kawan saya akan menemu ramah orang-orang awam di sekitar tempat kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut adakah kes COVID-19 ini telah memberi kesan kepada mereka. The customers that come to my shop, usually I got my business a little bit down and more before the PKP. Yeah, the customers come in to shop. So there were less customers came to. Yeah. Untuk company saya Basir Robin ni antara yang terjejas tu adalah sale kami lah. Pada kalau macam normally business hour, kek akan keluar laju lah dalam sehari 25 biji. So untuk musim PKP ni dia agak slow sikit. Lepas tu company naik tarafkan ambil macam GrabFood apa semua. So sale tu pelan-pelan naik lah, tapi terjejas banyak sebab customer tak boleh nak walk in kan, sebab minimum boleh 2 orang je. So dekat situ teruk lah. Now currently I want some people to deliver the food straight to your home. Like whatever the customer wants, just I cook and I deliver to their home. Try add menu yang dekat GrabFood dengan Foodpanda. Add any promo yang company dah bincang dengan trade sale, macam beli single, beli double, free topping. Lepas tu bagi macam Foodpanda bagi diskaun, GrabFood pun bagi ada diskaun. Lepas tu macam untuk rider, kami macam kita nak appreciate lah frontliner kita. Setiap rider, tak kira Foodpanda, tak kira daripada segi company apa pun, kami akan bagi untuk rider seorang, kami akan bagi free scoop untuk rider lah. Sebab apa dia tu, musim COVID ni siapa dia nak hantar makanan kan. So macam kita kena appreciate lah dia. So dia seronok lah sikit, dah mail apa, buat kerja dapat aiskrim. If they extend it, I will try to deliver food from my home. I just send a private menu to everyone and try to make my business more big than before. Nama saya Siti Nurhaliza binti Zainal Abidin yang berada di pekarangan Ecosave, Taman Puteri Kulai, Johor. Pada saya, yang paling terjejas adalah kedai makan lah. Sebab bila PKP, orang tak akan pergi beli makanan kat luar. Dia lebih rasa selesa untuk makan kat dalam rumah sebab dia tak nak campur kan. Kalau pada saya, kedai-kedai yang biasa-biasa ni, orang akan still datang beli sebab tu barang keperluan setiap orang kan. Macam barang makeup, orang akan cari juga benda tu. So, kita tak perlu takut lah. Tapi kalau kedai makan dia, kita akan kena takut sebab orang tak akan datang. Sebab setiap hari kalau kita nak dapat kedai untuk orang makan je pun dalam sale tu, nanti barangnya busuk lah, barangnya banyak yang expired lah apa semua kan. So kat situ menjejas pada perniagaan kedai makan lah. Kalau kedai-kedai jamu ke kedai luar ni, orang still datang beli lagi. Dia tak, orang takkan tak ada. Dia orang perlu ni lah buat ambil dari order online, macam dari grup-grup tempat tinggal ke, grup WhatsApp, grup FB. Sekarang kan semua dah moden, senang. Jadi just ambil untuk buat take away atau COD lah, cash on delivery orang cakap tu. Bersama saya sekarang Nur Adila binti Muhammad Zailani, student ID number 2020865954, grup kelas 411B, di mana sekarang saya berada di Selangor dan kes yang tertinggi di Selangor berjumlah sebanyak 557 kes. Saya dah menemu ramah beberapa orang awam untuk menyuarakan suara mereka. Jadi mari kita lihat. Jadi dari segi pandangan saya lah, sektor pekerjaan paling terjejas yang saya hadapi sekarang lah. Kalau diikutkan semua sektor yang ada di negara Malaysia ni terjejas lah. Dari segi Kementerian Pelajaran, sektor perdagangan, semua industri, termasuk saya lah, industri lah. Jadi saya tengok dari segi pekerjaan ni memang terjejas apabila
dari segi pembuangan pekerja, produk akan jatuh dan pendapatan yang dicari pun akan jatuh lah. Dari sudut pendapatan memang banyak yang terjejas di dalam PKP yang dah hampir setahun lebih ni. Kalau mengikutkan dari sudut pendapatan perniagaan, hampir 20% je dari perniagaan yang kita perolehi. Kalau mengikut sebelum PKP, pendapatan dia boleh cecas 80-90%. Dari segi keperluan perniagaan pun sama, turut terjejas. Harga barang-barang runcit semuanya boleh dikatakan hampir naik dalam 70% dan 80% macam itulah. Langkah biasa yang diambil oleh sektor pekerjaan ni biasanya akan ikut Kementerian Kesihatan lah, akan diberi arahan untuk buat salah satunya untuk penjarakan sosial lah. Untuk dari segi di tempat kerja perlu ikut SOP yang telah disediakan lah. Kepada kerajaan supaya dapat membantu peniaga lokal untuk terus menentukan kehidupan seperti biasa, dan harapan kami semoga cepatlah PKP dan virus COVID-19 ni hapus di muka bumi ini. Sekali saya akan mempromosikan kepada peniaga saya dalam media sosial, Instagram dan sebagainya. Lepas tu saya ada join Pandang Grabfood. Lepas tu saya mempromosikan lagi peniaga saya dengan membuat penghantaran secara percuma lah. Baiklah, sekian saja daripada kami pelajar MC 242 dari subjek Hukum 411. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP dan kita jaga kita. Sekian, terima kasih.